Link kehadiran tersebut ada di dalam ruangan chat. Tuan-puan boleh isi dulu. Cikgu, link kedatangan tu kat mana cikgu? Link kehadiran ada di ruangan chat. Puan boleh scroll. Dekat situ saya ada bubuh, ada 3 link dekat situ. Cuba check tengok, ada tak? Oh, sebab saya baru masuk Yang cikgu. Saya tak nampak link dia. dia ada atas. Income messages kan? Yang survey hard tu. Okey, ini saya paparkan lagi. Survey hard ni untuk kehadiran yang AnyFlip buku panduan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Cikgu Hamidah binti Ma'ruf, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Desa Jaya. Yang berusaha Cikgu Rafazilah binti Abdul Rahim, Guru Penolong Kanan Pentadbiran SK Taman Desa Jaya. Yang berusaha Cikgu Haji Muhammad Fauzi bin Makzin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Taman Desa Jaya. Yang berusaha Cikgu Oi Megik, Guru Penolong Kanan
Co-Curriculum SK Taman Desa Jaya. Rakan-rakan guru prasekolah, PPM prasekolah dan ibu bapa yang saya hormati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ibu bapa kerana sudi untuk menghadirkan diri bersama-sama mendengar taklimat yang akan disampaikan pada pagi ini. Tujuan perjumpaan kita pada pagi ini adalah ingin berkongsi sedikit info-info yang berkaitan dengan pembukaan semula Prasekolah 3.0. Sebagai ingatan buat semua ibu bapa untuk mutekan mic semasa majlis sedang berlangsung. Sebarang pertanyaan akan dibuka dalam sesi soal jawab nanti. Link kehadiran, link buku panduan dan link kesediaan ibu bapa telah diberikan di dalam ruangan chat. Jika ada sebarang permasalahan, bolehlah type di chat untuk kami jelaskan nanti. Sebelum kita meneruskan majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab, memohon keberkatan dan kelancaran program pada pagi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah sama-sama kita mendengar dan menghayati ucapan dan amanat daripada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Desa Jaya. Dengan ini, segala hormatnya, majlis mempersilakan Cikgu Hamidah binti Ma'ruf untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Cikgu. Okay, terima kasih Cikgu Remy selaku pengacara majlis kita pada hari ini. Yang dihormati Puan Rafazila binti Ibrahim, GPK Pentadbiran SK Taman Desa Jaya. Yang dihormati Tuan Haji Fauzi bin Makzin, GPK Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Pak Omege, GPK Koko. Yang dihormati yang berusaha, lagi berusaha, ni orang yang berusaha kita ni, Cikgu Remy dan Cikgu Siti Rafiza, Guru Pra SK Taman Desa Jaya. Begitu juga pada Puan Jana dan Puan Rafiza, PPM kita. Barisan ibu bapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah di pagi yang permai ini dapat kita bersama-sama dalam sidang maya. Yalah, kita di dalam era sekarang ni kan, kita tidak lari daripada penggunaan media sosial. Inilah medium yang dapat kita gunakan untuk kita bersemuka. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang tidak mahu bersemuka tapi di waktu begini, inilah yang paling praktikal sekali. Apapun, pertama kalinya saya mengucapkan berbanyak terima kasih dan tahniah kepada unit PRA kerana berusaha menjayakan program pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sesungguhnya kita semua sudah maklum dan rasanya ada yang tidak sabarlah, mungkin tidak sabar untuk kita melalui tarikh 24 hari bulan ini, yang mana pembukaan PRA di semua PRA dah, di sekolah telah di negeri kita lah ni telah dibuka. Dan justru itulah kami pihak sekolah ingin berkongsi garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Inilah punca kuasa kita untuk melaksanakan garis panduan ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apapun saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat fokus dalam takliman ini kerana banyak juga yang hendak kami sampaikan dan kami mengharapkan
nanti tuan-tuan dan puan-puan menjadikan ia sebagai panduan. Okay? Bagaimana kita nak menguruskan anak-anak pra untuk ke sekolah. Yang kita sedia maklum, anak-anak ini masih terlalu kecil. Tapi dah beginilah kita harus lalui. Okay? Di waktu kita akan menjurus ke era endemik COVID-19. COVID-19 ni tak habis. Nama macam endemik, tak habis sebenarnya. Kita kena melalui hari-hari dengan norma baru. Okay? Yang mana kita tahu COVID-19 ni ada di sekeliling kita. Tuan-tuan dan puan-puan, COVID ni tidak habis. Macam contohnya tuan-tuan dan puan-puan, demam denggi. Sesama, batuk, sebenarnya ada di sekeliling kita. Tetapi kita harus lalui selagi kita namanya hidup, kita kena lalui bersama-sama. Okay? Jadi kita harus sama-sama menangani COVID-19 ini agar nanti kita akan sama-sama menang. Okay? Saya mengharapkan kita dapat sama-sama fahami kita menjalankan peranan kita. Okay, sekolah akan jalankan peranan sebagai guru, pentadbir, memberi sesuatu kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Maka tuan-tuan dan puan-puan pula menjalankan peranan sebagai penjaga, ibu bapa yang menyiapkan anak-anak daripada segi mental dan fizikalnya untuk datang ke sekolah. Agar tidak akan timbul apa-apa isu. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, kita kalau boleh memang nak elakkan daripada bersentuhan, nak bersentuh dengan murid. Tetapi memanglah kalau ikutkan kita nak bersama murid kecil ini, sentuhan yang kita gunakan. Tapi apapun, saya percaya guru-guru saya ni, Cikgu Remy, Cikgu Siti Rafiza, ibunya Jana, ibunya Rafiza kan, saya rasa sudah pakarlah untuk menangani anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kena ingatlah, kita haruslah mengantar anak-anak yang betul-betul bersedia ke sekolah. Okay? Betul-betul sehat dan betul-betul bersedia daripada segi mindanya. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa nanti Tuan Haji Fauzi ada banyak nak sampaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat berharap dapatlah memahaminya agar nanti tidak akan menimbul apa-apa masalah nanti. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada apa-apa isu, ada masalah, tak boleh sebut isu lah, jika ada apa-apa masalah, teruslah berhubung dengan pihak sekolah kerana kita sama-sama akan menanganinya. Kami pihak sekolah rasanya sudah cukup bersedia untuk menerima anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kami di sekolah sudah menerima 2 lawatan pemantauan. Pertama ini daripada PPD dan baru semalam daripada pihak JPN yang kami akan memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan selamat. Sepanjang berada di sekolah selamat dan berada dengan selamatnya. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, jika ada idea ataupun buah fikiran yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan nak utarakan, mungkin boleh memberi manfaat kepada kami, boleh kita kongsikan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak berhajat untuk bercakap panjang. Jadi saya serahkan semula pada Cikgu Remy. Jadi saya ucapkan selamat bertaklimat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebersamaan aspirasi kecemerlangan SK Taman Desa Jaya. Terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada cikgu di atas ucapan sebentar tadi. Banyak amanat-amanat yang bermakna buat kita semua. Diharapkan semua ibu bapa dapat mengambil maklumat-maklumat tersebut sebagai tatapan dan untuk kita permudahkan masa pembukaan semula sekolah nanti. Terima kasih cikgu. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya saya menjemput Cikgu Haji Muhammad Fauzi bin Makzin selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Taman Desa Jaya untuk menyampaikan taklimat pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas suara saya? Cikgu Remy? Jelas cikgu, jelas. Okey ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha
Puan Hamidah binti Ma'ruf, Guru Besar Sekolah Taman Desa Jaya. Yang dihormati barisan pentadbir, guru-guru prasekolah, serta semua para ibu bapa yang hadir pada taklimat pada pagi ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayah dan juga kesempatan diberikan pada hari ini dapatlah kita meluangkan masa untuk sesi taklimat garis panduan pengurusan dan juga pengoperasian sekolah 3.0 untuk prasekolah. Okey, jadi saya akan terangkan perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan pengoperasian prasekolah. Jadi diharap tuan-tuan dan puan-puan dapatlah mendengar dan juga membaca slide yang disediakan. Jadi saya pun akan membacanya dan juga sekiranya ada yang kurang faham ataupun memerlukan penjelasan, nanti bolehlah bertanya di akhir sesi ini. Okey, untuk seterusnya, ibu bapa dan penjaga perlu mengambil tindakan seperti berikut. Ini langkah pertama, iaitu menghantar dan mengambil anak jagaan mengikut waktu yang ditetapkan. Jangan terlewat. Okay, memastikan anak-anak dijaga untuk sentiasa memakai pelitup muka. Kalau sebelum ni pelitup muka kita tak wajibkan, tapi sekarang ni di sekolah mesti sentiasa memakai pelitup muka. Bukan saja murid, tapi juga guru dan semua warga sekolah mesti memakai pelitup muka. Okay, seterusnya mematuhi tata cara pelawat masuk ke premis sekolah. Semasa menghantar anak-anak. Tapi biasa setakat ni menghantar hanyalah dibenarkan di sampai pintu pagar saja. Kecuali sekiranya ada masalah barulah dibenarkan masuk. Okay, memastikan anak-anak jagaan tidak membawa beg sekolah. Beg sekolah dan juga bekalan makanan kecuali yang kes khas yang memerlukan kebenaran pentadbir. Tapi setakat ni kita murid tak bawa bekalan makanan disediakan. Seterusnya memastikan tugasan pembelajaran. Ini sekiranya ada kerja-kerja sekolah nanti dikumpul dan akan dimaklumkan kemudian. Ini adalah untuk pembahagian aktiviti sekiranya ada nanti cikgu kelas akan maklumkan. Dan yang terbaru ialah hasil lawatan daripada pegawai JPN semalam, iaitu memerlukan murid memakai stokin. Memakai stokin di dalam kelas untuk elak kaki terkena bahan sanitasi. Mungkin ada sekiranya jenis kulit yang sensitif. Jadi dengan memakai stokin ini dapat mengelakkan untuk kulit yang sensitif. Seterusnya waktu tiba dan pulang. Jadi ibu bapa lah digalakkan hantar anak seawal pukul 7 pagi. 7 hingga 7.30 pagi lah. Jadi sesi PDP bermula pada 7.30 pagi hinggalah 11.30 pagi. Okay, guru akan merekodkan suhu badan di hadapan di hadapan penjaga sebelum masuk ke kelas. Dan sekiranya suhu badan itu melebihi 37.5, maksudnya suhu badan ni dah tinggi. Jadi ibu bapa perlulah membawa pulang anak untuk dapatkan rawatan. Biasanya 37.5 ni dah kira ada demam sikit, badan dah panas. Ibu bapa tidak dibenarkan memasuki kelas prasekolah. Prasekolah. Tapi jika ada urusan boleh berjumpa dengan guru guru yang terlibat. Murid mesti mencuci tangan sebaik saja tiba di kelas. Ini daripada pintu pagar masuk cuci tangan. Kemudian murid duduk di tempat masing-masing yang telah ditetapkan. Kemudian bersarapan dan melakukan aktiviti di tempat duduk masing-masing. Guru akan memastikan murid tidak bercampur antara kelas-kelas lain. Waktu balik tepat 11.30 pagi. 11.30 pagi. Jadi diharapkan ibu bapa dapat membawa anak jagaan terus pulang ke rumah selepas sesi persekolahan. Okay, seterusnya sesi PDP, pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Pertama sekali ialah murid akan duduk di tempat masing-masing dan guru akan memberitahu tentang keselamatan, amalan keselamatan dan juga kesihatan di kelas dan juga di rumah. Kemudian pada waktu rehat
Okey, waktu rehat akan dipastikan penjarakan fizikal semasa mencuci tangan cuci tangan dan ada penjarakan fizikal. Dan murid-murid ini akan makan duduk di tempat masing-masing di tempat asal mereka. Murid tidak dibenarkan berkongsi makanan dan peralatan. Okey. Seperti apa tu sudu cawan jadi tak boleh kongsi. Kemudian murid membersihkan meja masing-masing sebelum dan selepas makan tu dengan menggunakan tisu basah tisu basah murid. Okey, semasa PDP aktiviti PDP murid mesti mencuci tangan sebelum dan selepas menjalankan aktiviti. Kemudian ni bagi guru guru mesti pastikan bilangan murid bersesuaian untuk di ruangan tempat sesuatu untuk memastikan penjarakan fizikal biasanya sekurang-kurangnya 1 meter tak boleh terlalu rapat dan juga tak boleh bersentuhan Memastikan bahan dan peralatan dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Aktiviti PDP di luar dibenarkan tetapi memastikan penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal mesti dipastikan. Kemudian kemudahan alat permainan di luar tidak dibenarkan. Lawatan sambil belajar di luar sekolah tidak dibenarkan. Untuk sementara ni memang kita tak boleh nak melawat ke tempat lain. Memastikan aktiviti berkumpulan atau aktiviti yang melibatkan sentuhan. Saya dah beritahu tadi, sentuhan tidak boleh dilaksanakan. Kemudian memastikan murid tidak berkongsi peralatan dan juga bahan untuk aktiviti PDP. Okey, kemudian aktiviti penutup, guru memberikan pesanan tentang amalan kebersihan dan aktiviti pembelajaran di rumah. Seterusnya ini adalah carta alih mungkin okey, pada pukul 7 pagi 7 pagi sehingga 7.30 pagi Kemudian guru akan mengambil suhu murid di hadapan ibu bapa sekiranya melebihi 37.5. Jadi ibu bapa boleh membawa anak pulang untuk rawatan. Kemudian murid akan berjalan ke kelas dengan pemantauan guru bertugas mengikut penjarakan sehinggalah sampai ke kelas. Seterusnya murid mencuci tangan mencuci tangan dengan sanitizer sebelum masuk kelas. Cuci tangan. Kemudian murid duduk di tempat yang telah ditetapkan untuk memulakan proses PDP. Seterusnya pada waktu pulang murid akan keluar ke pintu pagar diiringi oleh guru bertugas dan memastikan penjarakan fizikal juga. Okay, murid beratur di susu gajah di laluan sebelum sampai ke pintu pagar dengan penjarakan fizikal dan dijemput oleh ibu bapa. Jadi ibu bapa pastikan mengambil anak tepat waktu maksudnya jangan terlalu lambat. Bila terlalu lambat anak pun akan menunggu lama di tempat menunggu. Okay, seterusnya hal-hal lain. Okey, ibu bapa diingatkan perlu memastikan tahap kesihatan anak-anak sebelum masuk sekolah. Jika didapati demam, demam, batuk, selsema atau bergejala, mohon dapatkan rawatan segera dan maklumkan kepada pihak sekolah lebih awal. Jadi ini perlulah dipastikan di rumah pun tuan puan dah boleh pastikan anak bergejala atau tidak. Jadi kalau bergejala sepatutnya tak perlulah hantar ke sekolah. Takut nanti akan berjangkit pada kawan-kawan yang lain. Jika masih belum sihat, murid perlu dicutikan dan disertakan dengan surat ketidakhadiran. Jadi kalau tak sihat nanti tuan-tuan dan puan bolehlah buat surat buat surat mengatakan anak tak sihat tidak dapat hadir ke sekolah. Jika ada di kalangan ahli keluarga yang menjalani ujian calitan bergejala ataupun kontak rapat, murid perlu dicutikan bagi mengelak sebarang jangkitan di sekolah. Ini adalah tindakan awal kita lah. Sekiranya ada kes-kes macam ni, jadi anak murid itu tak perlu datang ke sekolah. Ibu bapa hanya perlu maklumkan kepada pihak sekolah dan penyediaan surat murid. Ada sediakan surat cuti murid.
Okay, seterusnya ketidakhadiran murid perlu dimaklumkan kepada guru kelas sebelum jam 8 pagi dengan mengisi database yang di online secara online. Jadi ibu bapa lah diingatkan kepada ibu bapa pastikan memberitahu maklumkan kepada guru kelas sebelum jam 8 pagi. Tiada sesi pujuk memujuk jika berlaku kes di luar jakaan, di luar pagar sekolah. Ini maksudnya kalau ahli memoris ke merajuk ke jadi harap tuan-tuan dan puan-puan mak ayah memastikan anak-anak dalam keadaan bersedia bersedia untuk belajar itu maksudnya Jadi sebab cikgu ni dah ada tugas lain yang perlu dilakukan. Jadi kalau berlaku di luar kelas tu harap tuan-tuan dan puan-puan dapat selesaikan terlebih dahulu. Kemudian bila dah murid dah okey, dah bersedia untuk belajar, barulah boleh masuk ke sekolah. Seterusnya tidak perlu membawa botol air atau bekas dari rumah kecuali bagi yang berkeperluan atau dimaklumkan oleh pihak sekolah. Tak perlu bawa botol air. Okey, sebarang penukaran nombor telefon. Nombor telefon sila maklumkan kepada pihak sekolah. Bagi memudahkan urusan. Sebab perkara ini penting. Sekiranya dah nombor telefon dah bertukar, kemudian ada berlaku kes kecemasan, anak sakit jadi pihak sekolah nak hubungi tak dapat hubungi. Jadi akan mendatangkan masalah. Jadi sekiranya ada bertukar nombor telefon, maklumkanlah segera kepada guru. Okey, jika sebarang ada permasalahan bolehlah hubungi guru kelas. Guru kelas ataupun PPM. Okay, seterusnya borang kebenaran saya difahamkan tuan-tuan dan puan sedang mengisi borang kebenaran ni dan perlu dihantar pada hari Khamis. Hari Khamis besok Jadi diharapkan tak ada yang terlewat untuk menghantar borang ni secara online dan bolehlah isi maklumat-maklumat yang ditanyakan tu ya tidak tu isikan dan hantar kepada guru kelas. Okey, seterusnya ini adalah suasana bilik di dalam bilik di prasekolah. Ini adalah pra-UM pra-UM. Inilah susunan kursi semua. Ini ialah suasana di kelas pra-UPM pra-UPM. Ini adalah laluan murid datang ke sekolah daripada pintu pagar mengambil suhu ikut anak panah tu. Akan melalui kantin dan seterusnya melalui dewan bergerak ke dewan dan untuk pra-UPM terus pergi ke pra-UPM ke atas bukit tepi padang mana kalau pra-UM terus ke blok C dan terus ke pra-UM mengikut petunjuk tanda arah merah, warna merah itu adalah laluan dia. Ini pula ialah pentadbiran Sekolah Taman Desa Jaya yang diketuai oleh Puan Guru Besar Puan Hamidah binti Ma'ruf, Puan Omegit, Puan Rafazilah penolong satu dan saya sendiri Muhammad Fauzi selaku HEM. Apa saja masalah berkaitan dengan murid adalah menjadi tanggungjawab saya. Dan seterusnya ialah Puan Omegit, guru penolong kanan co-curriculum yang berkaitan dengan sukan, permainan semua adalah menjadi tanggungjawab beliau. Ini pula ialah guru-guru prasekolah Cikgu Remy, Cikgu Nafizah dan dibantu oleh PPM. Okey, saya buka untuk sesi soal jawab. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada nak bertanya apa-apa saja yang masih kurang jelas memerlukan penerangan, dipersilakan. Jadi kami bersedia menjawab apa saja persoalan yang diajukan. Jadi persilakan sekiranya ada sebarang pertanyaan.
Dipersilakan ibu bapa yang ingin bertanya kepada guru penolong kanan HEM kita. Boleh buka mic. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, slide tadi garis panduan slide tadi memang akan diberikan akan diberikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh membacanya dengan lebih lengkap lagi lah apa saja jadi diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh bacalah kemudian hari Ada tak yang ingin bertanya? Kalau tiada, saya akan tutup sesi soal jawab ini. Assalamualaikum. Saya Ibu Ainul. Maaf, saya bekerja. Jadi saya pun baru masuklah dalam ruangan meeting ni. Okey, saya nak tanya. Jikalau saya terlepas, minta maaf saya nak tanya berkenaan dengan pemeriksaan swab untuk anak yang naik sekolah nanti. Yang itu ibu bapa kita sebagai parents boleh buat di luar sehari sebelum pergi sekolah ke, atau memang nanti akan dibuat di sekolah bersama dengan rakan-rakan yang lain? Cikgu Remy tolong jawab. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terima kasih Puan di atas pertanyaan Puan. Okey, berkaitan dengan swab test tu, sebenarnya pihak sekolah tidak akan melaksanakan swab test sebelum pembukaan sekolah. Borang itu bertujuan jika anak tuan puan datang ke sekolah dan bergejala di dalam kawasan sekolah. Jadi baru kita akan menggunakan surat kebenaran tadi untuk membuat saliva test. Itu sahaja Puan. Okey, faham. Okey, terima kasih Puan atas soalan tadi. Terima kasih. Ada ibu bapa lain yang ingin bertanya, mungkin ada kemuskilan berkaitan dengan garis panduan tadi, dipersilakan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Puan. Okay, saya cuma nak tanya, adakah kelas tu akan disanitize setiap hari selepas murid-murid pulang ke rumah? Okey, terima kasih Puan atas soalan Terima sebentar kasih, tadi. Cikgu. Okey, sama Puan. Mungkin ada barisan pentadbir ingin menjelaskan? Yang proses sanitasi memang kita perlu dilakukan setiap hari setiap hari. Jadi sebelum balik juga akan pastikanlah disanitasi. Okey, Cikgu, terima kasih. Okey, terima kasih Puan. Okey, untuk penerangan yang lebih lanjut, di mana untuk pengetahuan semua, pihak prasekolah akan mengadakan sanitasi setiap kali selepas murid balik, di mana kelas tersebut akan disanitasi oleh PPM. Jadi ibu bapa insya-Allah tak perlu risau berkaitan itu, sebab kelas kita akan sentiasa disanitasi untuk kebersihan dan keselamatan murid dan guru-guru. Okay, terima kasih Puan atas soalan tadi. Okey, berkaitan dengan Encik Azhar Jafri, dia bertanya berapa lama sekolah ini akan dibuka. Dipersilakan Cikgu untuk menerangkan perkara ini. Mungkin HEM boleh sampaikan. Dibuka? Macam mana soalan tadi? Maksudnya, dibuka? Ya. Dia bertanya berapa lama sekolah ni akan dibuka. Mungkin maksudnya tempoh kot. Okey, saya jawab secara amnya lah. Okey, kita mula bersekolah pada 24 Oktober. Jadi sehingga bila mungkin sampai cuti lah. Kalau tidak sehingga pada cuti 10 Disember. Kalau tidak ada apa-apa masalah lah.
Jadi setakat ni bila dibuka, itu tarikhnya 24 bulan 10 dan kita akan bersekolah sehinggalah cuti akhir tahun. Jadi kalau ada perkembangan lain, pihak sekolah akan beritahu. Itu. Itulah jawapan saya. Cuma nanti kita ada cuti di Bali di Bali kita cuti awal November 5 hari kita bercuti. Okey, Puan Guru Besar nak Cikgu Remy, boleh saya bukan tambahlah untuk maklumat lanjut. Boleh. Sebenarnya pertanyaannya sehingga bila? Betul Betul. Okey, sehingga bila sebenarnya kami sekolah pun menunggu arahan daripada Kementerian Pendidikan, sebab kami apa-apa terima arahan daripada sana, nanti turunnya akan ke JPN, PPD, barulah pihak sekolah. Sebenarnya apa-apa pun maklumat atau perkembangan akan kami terus maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sebenarnya kita kena, yalah bila dah waktu begini kita kena selalu alert lah. Okey. Kena selalu mengikut perkembangan. Okey. Kami sekolah tidak akan tiba-tiba minggu depan sekolah tutup. Tidak. Okey, sebab kami membuat keputusan semua berpandukan kepada arahan. Okey. Mungkin kita pun tengoklah perkembangan keadaan COVID kita. Rasanya tidak ada masalah. Jadi takwim kita masih berpegang pada yang ada. Apa pun sama ada bila kita berpegang kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kita, KPM. Okey. Itu yang saya dapat jawab. Puan, menjawab ya Puan? Okay, terima kasih Cikgu atas makluman tambahan tadi. Cuma dekat sini saya nak tambah sikit. Tambah sikit apa yang telah disampaikan oleh Guru Besar dengan GPKM tadi. Okey, tempoh lama tadi betul apa cakap Guru Besar, kita menunggukan arahan daripada Kementerian Pendidikan yang akan diturunkan kepada JPN dan PPD. Okey, tempoh lamanya juga hari itu pihak Kementerian Pendidikan di bawah Menteri Kanan Pendidikan iaitu Dr. Razli Jidin di mana menyatakan sesi persekolahan bagi tahun ini disambung sehingga bulan Mac nanti, di mana murid pra kita akan bersekolah sehingga bulan Mac nantilah. Nanti bila masuk awal Mac baru dia akan naik tahun 1. Jadi saya harap dengan penerangan ini Encik Azhar jelaslah. Terima kasih Encik Azhar atas persoalan yang telah disampaikan. Okey, mungkin ada ibu bapa lain yang ingin menyampaikan soalan, mungkin ada kekeliruan dan sebagainya, mungkin kita boleh jelaskan di sini sebelum saya tamatkan sesi soal jawab ini. Ada lagi tak tuan-puan? Kenapa saya cakap kita perlu jelas supaya nanti pembukaan sekolah pada 24 dan seterusnya semuanya berjalan lancar daripada pihak sekolah, ibu bapa dan murid itu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam puan. Dipersilakan puan. Saya nak tanya untuk tisu basah dengan hand sanitizer perlu bawa tak untuk anak-anak ni? Terima kasih. Okey, terima kasih puan atas persoalan. Okey, berkaitan itu saya akan jawab sendiri sebagai guru kelas. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa bagi kedua-dua kelas, hand sanitizer dengan tisu basah yang telah ditinggalkan bulan Mei hari itu, saya dengan Cikgu Siti dah lihat masih ada di kawasan sekolah, masih ada di dalam kelas dan berfungsi dengan baik. Jadi pada 24 hari bulan nanti murid hanya datang, apa orang kata, bahasa mudahnya lenggang kangkung je, datang bawa diri sahaja. Bawa diri, datang dalam keadaan bersemangat dan ceria. Tak perlu bawa hand sanitizer, tak perlu bawa tisu basah dan tak perlu bawa sebarang buku ataupun air. Cuma dekat sini tambahan saya, cuma pakai pelitup muka dan kalau boleh, kalau anak ada kocik tu, bawalah tambahan pelitup muka, takut nanti kan kita pakai sepanjang masa pembelajaran kecuali makan, jadi takut nanti pelitup muka tersebut basah ataupun rosak. Soalan saya, penerangan saya menjawab puan?
Saya harap dapat menjawab ya. Ya, saya faham. Terima kasih. Okey, sama. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam puan. Saya Ibu pada Nur Farhana. Okey, ya puan. Saya nak bertanyalah pasal pelitup muka ni. Okey. Ada setengah sekolah tu dia buka sesi persekolahan. Tapi face mask tu dia pakai double. Di sekolah Desa Jaya ni adakah digalakkan ataupun tidak macam itu untuk double face mask? Okey, terima kasih puan atas persoalan. Saya mohon guru penolong kanan HEM untuk memberikan jawapan. Okey, sebenarnya untuk double tu memang digalakkan, digalakkan. Kalau nak pakai double, nak pakai yang plastik shield tu pun digalakkan. Tetapi yang wajib pelitup muka yang 3 lapis lah yang pertama tu. Itu yang wajib lah. Nak pakai lebih tak ada masalah. Digalakkan. Okey. Itulah jawapan saya. Terima kasih cikgu atas jawapan sebentar tadi. Puan, macam mana puan? Jelas? Jelas Cikgu, terima kasih ya. Okey, sama. Terima kasih puan. Okey, di ruangan chat juga ada banyak persoalannya, antaranya Puan Mada Rasyah bertanya berkaitan dengan cuti sekolah pada bulan Disember nanti. Maksud dia tiada cuti sekolah semasa bulan Disember nanti. Okey. Mungkin ada pihak pentadbir ingin memberikan sebarang jawapan ataupun saya berikan. Okey, untuk cuti sekolah tu memang cuti sekolah lah 3 minggu kan. Bermula pada 10 Disember 10 Disember nanti sehingga awal tahun lah. Awal tahun Januari akan dibuka semula. Itu untuk cuti akhir tahun cuti sekolah akhir tahun, bukan saja prasekolah lah. Semua murid semua sekolah rendah Terima kasih cikgu. Diharapkan Puan Mada Rasyah jelas dengan makluman tersebut. Di mana sekolah kita, bukan sekolah lah, maksud dia persekolahan kita pada tahun ini ada cuti akhir tahun iaitu pada 10 hari bulan 12 sehingga akhir bulan 12 dan akan naik kembali pada hari bulan 1 tahun 2022 di mana dia meneruskan persekolahan dan persekolahan yang samalah, umur yang sama. Dia masih berada di kelas prasekolah. Okey, berkaitan dengan persoalan daripada Puan Mel Zahra dan Rahanah ni, soalannya hampir sama iaitu buku-buku tidak perlu dibawa, beg sekolah atau buku latihan tidak perlu dibawa. Okey, untuk minggu pertama ini, murid-murid ini tidak perlu membawa buku ataupun beg sekolah dan air lah. Dia datang hanya lenggang kangkung saja, bawa diri sahaja. Tetapi jika pihak sekolah memerlukan murid-murid tersebut membawa buku-buku yang mana latihan yang telah dilaksanakan sewaktu PDPR, kita akan maklumkan cara pengumpulannya nanti. Tuan-puan jangan risaulah. Apa-apa pihak sekolah akan maklumkan dari semasa ke semasa. Okey, ni persoalan daripada Puan Amani. Maaf cikgu, pakaian sekolah sekiranya dah tak muat, boleh guna yang sesuai. Okey, terima kasih Puan atas persoalan. Okey, saya mohon kepada guru penolong kanan untuk memberikan penerangan yang lebih lanjut. Terima kasih. Okey, berkaitan dengan pakaian, sekiranya dah tak muat ialah murid dah membesar anak-anak dah membesar. Jadi bolehlah pakai pakaian yang sesuai yang dibikinkan sesuai mungkin t-shirt sekolah ke boleh dibolehkan itu memang dah dinyatakan oleh kementerian pun memang dibolehkan pakaian yang sesuai boleh pakai, tak ada masalah. Terima kasih cikgu atas penerangan tadi. Diharapkan Puan Amani dapat jelas dengan makluman daripada GPKM tersebut. Cuma tambahan saya dekat situ sebab saya tahu ada murid-murid dia datang sekolah tanpa memakai stokin. Okey. Saya harapkan semua ibu bapa selepas ini pastikan anak-anak tuan-puan memakai stokin kerana tadi GPKM kita telah maklumkan bahawa
dapatan daripada lawatan semalam memerlukan murid tersebut memakai stokin semasa berada di dalam kelas untuk mengelakkan kaki melecet lah, sebab kita tahu kelas prasekolah setiap kali murid balik akan disanitasi menggunakan bahan-bahan seperti klorok dan sebagainya. Jadi kita takut kaki dan kulit mereka sensitif. Jadi di situ saya harap sangat-sangat anak murid saya, anak murid Cikgu Siti pakai stokin. Cuma nanti bagi murid yang akan ke bilik air, kita akan minta dia buka stokin lah. Jangan risau. InsyaAllah stokin tak basah. Kalau basah, nanti kita akan maklumkan sentiasa agar murid-murid dapat, murid-murid tadi jelaslah cara penggunaan stokin di kawasan sekolah. Terima kasih Puan. Okey. Soalan seterusnya, Adeline Nana, daripada Puan Adeline Nana. Maaf cikgu nak tanya, awal bulan 1 hari bulan 1 murid masuk sekolah sebagai darjah 1 atau masih prasekolah? Okey. Mungkin ada Ham nak jawab ke atau JPK lain? Okey, sebenarnya tadi pun Cikgu Raimi dah beritahu tadi, memang masih lagi kelas yang sama ya, sehinggalah akhir Februari ya. Jadi awal tahun Januari, Februari tu masih lagi berada di kelas yang sama. Belum naik tahun 1 lagi ya. Samalah juga murid sekolah rendah tahap 1 pun mereka belum bergerak lagi ya. Masih lagi di kelas yang sama ya. Tidak bergerak sehinggalah akhir Februari Mac. Pada bulan Mac barulah mereka akan naik ke kelas yang baru. Boleh faham Okey, terima kasih cikgu. Cikgu, ni di sini ada lagi satu soalan berkaitan dengan kasut sekolah dah ketat. Boleh ke pakai kasut biasa atau selipar? Macam mana cikgu? Kalau selipar tak digalakkan lah. Boleh pakai kasut lain boleh. Kasut lain boleh pakai. Okey, terima kasih kalau cikgu. Selipar tu nampak tak kemas sangat lah. Okey, terima kasih Cik Syah. Diharapkan dengan penerangan JPK Ham tadi jelas. Kasut kalau ketat boleh pakai kasut lain lah. Kalau pakai selipar tak manis dan murid takkan pakai stokin. Jadi bila masuk kelas murid tak pakai stokin, risikonya pada murid. Jadi seeloknya pakai kasut-kasut lain lah. Okey, terima kasih semua. Saya harapkan dengan penjelasan yang jelas daripada pihak pentadbiran tadi jelas dan difahami oleh semua ibu bapa yang hadir pada hari ini. Bagi ibu bapa yang tidak hadir, mungkin ibu bapa tahu rakan-rakan yang tidak hadir, mohon panjang-panjangkan dan sampaikan. InsyaAllah nanti video untuk taklimat hari ini juga saya akan postkan dalam YouTube Prasekolah untuk penerangan, untuk kefahaman semua. Di samping itu juga bagi yang baru masuk, bolehlah isikan link kehadiran yang telah diberikan dengan kadar segera. Lepas tu boleh isi link tahap kesediaan ibu bapa menghantar ke sekolah, di mana pihak sekolah ingin melihat ibu bapa bersedia atau tidak untuk menghantar anak ke sekolah, terutamanya pada 24 hari bulan 10 nanti, iaitu hari Ahad nanti. Dan link yang terakhir adalah link berkaitan dengan buku panduan. Buku panduan itu adalah buku rujukan untuk ibu bapa sepanjang persekolahan anak-anak tuan-puan. Okey, mungkin ada yang tak jelas bagaimana buku panduan tersebut, saya akan paparkan di sini. Okey semua. Ini adalah buku panduan yang saya nyatakan tadi, di mana buku panduan ini adalah garis panduan yang telah dinyatakan juga di dalam taklimat tadi. Okey, di mana prasekolah kita di seluruh negeri Johor akan dibuka semula pada 24 Oktober 2021, iaitu pada Ahad depan. Di mana waktu PDPC pembelajaran kita pun seperti yang dinyatakan tadi akan dimulakan tepat pada 7.30 pagi. Jadi saya harap ibu bapa dapat hantar anak seawal jam 7 pagi kerana
pada waktu tersebut murid-murid ini akan diberikan sarapan pagi, sarapan seperti minuman ringan, minuman dan makanan yang berkhasiat lah sebelum bermulanya PDPC dan berakhir pada 11.30. Okey, ini adalah norma-norma baru yang perlu ada, yang perlu kita amalkan seperti yang dinyatakan oleh GPKM tadi. Semua ada dalam buku panduan ni lah. Peraturan sebelum masuk ke kelas, peraturan semasa di dalam kelas, peraturan balik, borang kebenaran ibu bapa penjaga. Okey, saya jelaskan sekali lagi, borang kebenaran ini perlu diisi oleh semua ibu bapa murid prasekolah. Diwajibkan ya. Sebab apa? Dekat di sini kita nak pastikan ibu bapa itu yang pertama bersedia jika berlaku kes-kes yang di luar jangka. Seperti tadi, dia daripada rumah sihat, tapi bila datang sekolah mengalami gejala-gejala yang boleh memudaratkan murid-murid lain. Jadi murid ini akan dibawa ke bilik isolasi di bawah guru kesihatan dan dipantau oleh pentadbir dan akan menggunakan kebenaran tersebut untuk membuat ujian saliva untuk memastikan anak tuan puan sama ada positif atau negatif. Jadi saya harapkan tuan-puan dapat isi dan hantar semula kepada kami guru kelas selewat-lewatnya hari Khamis ini. Namun jika ada masalah berkaitan dengan pengisian digital, boleh terus hubungi kami. Kami akan bantu dari semasa ke semasa. Lepas tu kita boleh tengok garis panduan pembukaan sekolah daripada segi pentadbiran sekolah, guru dan PPM, ibu bapa dan aktiviti PDPC. Okey, itu sahaja untuk buku panduan. Okey, seterusnya mungkin saya ingin bukan bertanya, mungkin ada daripada barisan pentadbir lain yang mungkin ingin menyampaikan maklumat-maklumat lain. GPK 1 atau GPK Koko mungkin ingin menyampaikan amanat ataupun maklumat-maklumat tertentu. Dipersilakan puan. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berusaha, Puan Guru Besar, Puan Hamidah binti Ma'ruf, yang dihormati barisan penolong kanan, guru-guru prasekolah, pembantu-pembantu prasekolah serta ibu bapa yang dihormati sekalian. Baik, tidak ada apa yang ingin saya jelaskan lagi sebab kalau ikutkan tengok kita punya perjalanan taklimat di sini, alhamdulillah sangat teratur dan menjawab semua pertanyaan yang diusulkan oleh ibu bapa. Cuma mungkin saya ingin memberi penekanan sahajalah, iaitu yang pertama sekali, sebelum menghantar anak ke sekolah diminta ibu bapa memastikan anak-anak memang cukup bersedia untuk hadir ke sekolah, ya. Sebab kalau kita tengok pada awal tahun, ada juga yang menangis, apa semua yang tidak mahu ke sekolah kan. Jadi diharapkan untuk kali ini anak-anak semua bersedia, dan sekiranya murid tidak bersedia, anak-anak kita tidak bersedia, memang tidak mahu ke sekolah, saya harap jangan ada suatu paksaan yang boleh memberi kegusaran pada mereka. Sebab apa? Kalau kata mereka boleh hadir dalam keadaan yang baik, alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada anak-anak tersebut. Tetapi kalau mereka meronta-ronta di pagar sekolah, ya, jadi sebab apa kami ni tak boleh nak terlampau ada sentuhan, ya, sentuhan, sebab kita nak mengelakkan risiko di selepas itu, ya. Bermakna jadi dekat situ kalau kata anak-anak memang bersedia, alhamdulillah boleh serah anak ke sekolah, dan kami sangat-sangat menunggu kehadiran anak-anak itu ke sekolah.
Okey, yang kedua berkaitan tadi ada 2-3 orang yang masih bertanya yang berkaitan dengan sesi persekolahan ya. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, sesi persekolahan 2021 hanya akan berakhir pada Februari 2022. Jadi bulan Januari, Februari itu adalah masih lagi sesi persekolahan 2021. Ini bermakna pada dalam tempoh 2 bulan itu mereka tidak akan berubah darjah. Ya, saya sebut darjah lah. Sebab apa? Daripada prasekolah akan ke tahun 1 dan tahun 1 pergi tahun 2 dan seterusnya sehinggalah tingkatan 5. Jadi dekat sini kalau tuan-puan mungkin masih lagi kurang yakin, tuan-puan cuma ingat sesi persekolahan 2021 akan berakhir pada akhir Februari. Itu yang lebih memudahkan. Jadi cuti yang pada cuti pada Disember iaitu 10 Disember sehingga 31 Disember itu adalah cuti akhir 2021 sajalah, cuti persekolahan biasa. Sebab itu memang dah ditakwimkan daripada awal lagi oleh pihak kementerian. Jadi untuk sebutan untuk tuan-puan supaya ianya tidak tidak rasa dah berubah ni macam mana macam ni. Jadi ingat, cuma tu kita ingat sebagai Januari Februari itu adalah masih lagi dalam sesi persekolahan 2021. Itu sajalah. Tiada apa lagi lah daripada saya dan tahniahlah kepada anak-anak yang telah bersedia untuk ada ke sekolah, dan kami di sekolah juga sedang menunggu-nunggu kehadiran anak-anak ini pada 24 Oktober ini. Alhamdulillah, itu saja. Terima kasih Cikgu Remy. Terima kasih Cikgu atas ucapan dan penerangan yang lebih jelas tadi. Terima kasih. Okey, seterusnya saya menjemput GPK Co-Curriculum Puan Oi Maggie mungkin untuk menyampaikan sedikit info atau amanat daripada beliau. Dipersilakan Puan. Terima kasih Cikgu Remy. Cikgu Remy dengar? Dengar Cikgu. Okey. Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada yang berusaha, Puan Guru Besar, Puan Hamidah binti Ma'ruf, rakan pentadbir, guru-guru dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih kerana masih bersama kami pada pagi ini untuk penerangan sedikit, taklimat sedikit tentang kesiapsiagaan murid prasekolah yang akan naik ke bersekolah semula bersemuka pada hari Ahad ini. Jadi tidak banyak dari pihak KOKO, saya cuma maklumkan untuk pengetahuan ibu bapa, aktiviti segala aktiviti masih akan dijalankan di dalam kelas ya. Jadi maknanya Cikgu Remy dan Cikgu Siti Hafizah dia tidak akan bawa murid keluar dari bilik darjah lah untuk membuat apa-apa aktiviti pendidikan jasmani ataupun aktiviti macam biasanya kalau bila mereka balik ke sekolah akan boleh bawa mereka ke mengenali semula tempat-tempat bilik-bilik khas di sekolah kita. Tapi untuk masa sekarang tidak dibenarkan. Jadi aktiviti segala pembelajaran akan dijalankan di dalam kelas. Jadi untuk makluman ibu bapa lah jugalah, tidak perlu khawatir. Saya rasa guru-guru prasekolah sudah bersedia memang dan guru-guru yang lain akan membantu bersama guru prasekolah. Baik, itu sahajalah dari saya. Saya harap semua akan berjalan dengan lancar pada hari Ahad ini dan seterusnya. Terima kasih Cikgu Remy. Terima kasih Cikgu di atas info dan maklumat yang telah disampaikan. Okay, dengan ini maka akan berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Jadi sebelum mengakhiri program ini, suka saya ingatkan sekali lagi untuk semua berkaitan dengan pengisian borang kebenaran tadi. Di mana borang tadi ada 3 helai. Ada 3 helai di mana ibu bapa tadi wajib isi dan hantar kepada guru kelas melalui
aplikasi Telegram. Namun jika ada masalah boleh terus PM kami. Di situ juga saya ada sertakan video penjelasan, video penerangan mengenai cara menggunakan aplikasi digital. Seterusnya, jika ada sebarang permasalahan terutamanya daripada segi ketidakhadiran murid, terus maklum kepada kami segera sebelum jam 8 pagi. Kenapa sebelum jam 8 pagi? Kerana pihak prasekolah akan mengisi data-data murid tadi di dalam aplikasi SMPK, kehadiran murid, di mana kehadiran tersebut akan terus kepada pihak KPM sebelum 8.30 pagi. Jadi kami perlu sangat-sangat bantuan daripada ibu bapa. Jika tak hadir, terus maklum, terus WhatsApp. Okey. Jangan diam saja. Takut nanti cikgu terlepas pandang, ibu bapa terlepas pandang akan jadi masalah di kemudian hari. Dan seterusnya, dengan ini maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Saya ingin memohon maaf andai sepanjang saya mengemudi majlis ini mungkin terdapat sebarang kesilapan, terlanjur kata, terkilah bicara, kerana sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Esa, dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Sebelum kita bersurai, marilah kita sama-sama kita baca tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka dengan ini berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Untuk pengetahuan semua, saya ingatkan sekali lagi, hari Ahad nanti pada 20 hari bulan 10 persekolahan berjalan seperti biasa. Kehadiran pun kita ambil seperti biasa. Jadi sebelum semua berundur, saya mohon semua ibu bapa boleh buka kamera untuk sesi bergambar secara atas talian. Okay, semua boleh buka kamera ya. Sebagai gambar kenang-kenangan, kita mengadakan perjumpaan secara atas talian. Saya suruh orang, saya sendiri pula tak buka. Okey. Semua dah bersedia ya? Okey. Okey, saya kira 1, 2, 3. Okey. Cikgu Fauzi nak buka kamera. Yang lain kita ambil gambar kenang-kenangan. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua saya ucapkan di atas kehadiran tuan-puan. Jika ada sebarang masalah, boleh terus PM saya dan Cikgu Siti. Terima kasih sekali lagi buat semua. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih sama. Cikgu. Terima kasih Ya, cikgu. sama. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih. Sama-sama.